Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Masuk bab hari ini iaitu adab menziarah kubur. Kita ada dua lagi, lepas adab menziarah kubur, lepas tu dilarang mencela mayat. Jadi hari ini mungkin dah ni saja. Kita nak tengok adab menziarah kubur. Hadis 558. Wa an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Baik, tutup kan, bunyi gungung. Tutup suwi. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Daripada Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat apabila mereka keluar menuju tanah perkuburan, hendaklah mengucap salam sejahtera ke atas penghuni kubur dalam kalangan mukminin dan muslimin. Sesungguhnya insya-Allah kami akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah kesejahteraan kami dan kamu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian kita baca pula hadis 559 supaya kita boleh buat huraian sekali dah. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmizi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui perkuburan di kota Madinah. Kubur di kota Madinah ni ialah kubur Baqi'. Sahabat yang besar, sahabat utama lah, yang dikebumikan di kubur Baqi' ialah Sayyidina Uthman. Dari 4 orang khalifah tu kita kena ingat Sayyidina Abu Bakar dan Umar duduk sebelah Nabi di Masjid Madinah sekali dengan kubur Nabi. Adapun Sayyidina Uthman duduk di kubur Baqi'. Sayyidina Ali tak tahu kubur mana, dia hilang raib. Orang bunuh tak tahu duduk mana kubur dia. Ni pelik, Sayyidina Ali tak ada kubur. Jadi hadis ni riwayat bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu ke kubur Madinah, kubur Baqi' itu, lalu baginda menghadapkan mukanya ke arah penghuni kubur sambil bersabda, salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampunkan kami dan kamu mendahului kami dan kami akan menyusul. Dua hadis tadi, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahawa menjadi amalan sunnah menziarahi kubur orang-orang Islam dengan cara mendoakan kesejahteraan mereka di samping memohon keampunan untuk mereka. Dia sebut sini amalan sunnah. Apa makna sunnah? Sunnah ni ialah amalan yang ambil daripada Nabi dan diikuti oleh para sahabat. Lepas tu, boleh ke tak kalau kita buat amalan yang tidak turut sunnah? Jawab dia, kalau kita buat juga, Nabi ada larang. Nabi ada sebut lah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin
addu 'alaiha bin nawajis. Wajib ke atas kamu ikut sunnahku. Jadi hadis ni kata wajib. Bukanlah kita kata tak si pakai sunnah nak buat amalan sendiri, tak boleh. Sebab amalan-amalan ni kalau Nabi kita tak tunjuk, kalau kita buat juga, jawab dia buat dengan meraba. Kita tidak tahu sama ada Tuhan terima ataupun tidak. Dan Nabi sebut tu wajib ke atas kamu tu ikut sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah yang ditunjukkan oleh sahabat aku khulafa' ar-rasyidin dan sahabat-sahabat yang mendapat petunjuk, addu 'alaiha bin nawajis. Maka sunnah tadi mukekoh, dia kata dengan gigi gerah. Nak royak gapo dia pegang sungguh-sungguh ke sunnah. Oleh sebab itu kita tak boleh tidak, kita kena turut sunnah. Segala amal ibadat kita, sembahyang ikut sunnah, puasa ikut sunnah, berdoa ikut sunnah, berzikir ikut sunnah, dan ziarah kubur yang kita nak bincang ni juga ikut sunnah. Okay. Molek dah orang tabligh, jemaah tabligh kan, dia mari kita ikut sunnah, ikut sunnah. Dia selalu duk sebut ikut sunnah, ikut sunnah. Maka dia makan dalam talang gapo tu, dia mengembar pergi pada satu tempat ajak orang dakwah tu. Betul dah. Tapi dia tinggal rasanya waktu dia buat amal ibadat, kita duk tengok tu ada juga cara sembahyang, cara berdoa, cara berzikir tu. Sebab bila dia tak ngaji belah mana, dia tidak tahu sunnahnya belah mana. Bila dia nak buat amal, apa kata kat dia tu orang-orang duk buat sekeliling dia. Bila orang buat lagu tu, kita pun tiru lagu tu kata. Jadi kita tak pernah tanya, ya orang dia buat tu ikut sunnah ke tidak. Situ dia duduk. Jadi kerana apa yang kita ni kena turut sunnah? Ialah kerana Nabi seorang je dia reti tunjuk lagu mana kita nak buat amal ibadat hak Tuhan terima. Dan seorang saja hak terima amalan kita ni ialah Tuhan. Kalau Tuhan tak terima, kita nak pergi jembur siapa lagi? Tak ada dah orang lain. Amal ibadat kita Tuhan seorang. Jadi nak tahu Tuhan terima tak terima, dia kirim seorang manusia yang tahu cara bahasa dengan Tuhan, ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang kita cakap perang dengan orang-orang. Bila kita kata jangan buat hak tak serupa dengan Nabi, buat apa orang ni buat, orang ni buat. Dia boleh tunjuk orang tu buat, orang ni buat. Orang tu dengan orang ni tu setara mana sangat. Dia tidak tahu Tuhan nak belah mana. Orang tu kau tok lebah mana, kau orang alim mana, tok guru mana. Kalau selagi dia royak tu benda hak tak ambil daripada Nabi, nanti dulu kita tak boleh nak turut. Kalau dia kata ni hak aku amal ni kerana ada dalam hadis sekian-sekian, ada dalam kitab-kitab yang menyebutkan bahawa hadis ni ada riwayat dengan tepat. Maka ketika tu baru boleh kita turut. Situ dia duduk. Sebab kita hidup sekali ya. Okey. Baik. Apa yang kita tengok sini, dia kata amalan sunnah ni, sebab apa dia amalan sunnah? Sebab Nabi buat. Lagu mana Nabi buat? Dia mendoakan kesejahteraan mereka, di samping memohon keampunan untuk mereka. Dia memohon kesejahteraan apa semua tu. Tu lagu. Kita nak tengok Nabi baca. Dalam dua-dua hadis tadi, dia menunjukkan bahawa lagu mana Nabi baca bila dia pergi kubur. Dia bisa saling kat orang kubur lagu mana. Ni kita nak bincang sedap. Baik, galakkan menzarahi kubur juga merupakan suatu muhasabah diri yang berkesan kepada manusia dan dapat mendidik minda dan hati untuk mengharapkan suatu kesudahan yang terbaik dalam kehidupan sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kubur bukan semata-mata kerana nak berdoa kepada si mati, ataupun kita pergi itu sebagai ibadat. Bila benda tu mengikut sunnah, bila Nabi buat, kita pergi kubur juga tu kerana kita niat, kita pergi tu kerana tu sunnah, situ kita boleh pahala. Boleh pahala dah kita kerana kita ziarah kubur. Memanglah banyak-banyak amalan, kalau siapa dia ada masa bolehlah ziarah kubur. Baik, bila dia ziarah kubur, dia boleh pahala kerana tu sunnah ziarah kubur sebab Nabi ziarah. Yang keduanya, dia boleh berdoa kepada ahli-ahli kubur tu. Dan lagi yang paling mustahak kalau kita dengar sini ialah untuk diri kita. Gapo dia untuk diri kita? Bahan muhasabah. Sebab dalam bacaan tadi pun dia sebut, kita beri salam kepada ahli-ahli kubur, kita mengaku bahawa mugi dulu, lepas pada ni aku pula nak turutmu.
Jadi gapo dia nak royak tu? Nak royaknya kitanya sudah situ. Walaupun kita berasa sedap ada duduk atas dunia, dengan makan minum, dengan pakaian, dengan rumah tangga, dengan berjalan situ sini, tapi benda tu adalah benda ia tidak sudah sini. Sub dia akan mari ke tempat hak kita pergi tu, iaitu kubur. Sebab itulah Nabi ajar doa yang kita baca, salam yang kita baca tu ialah benda tu orang panggil bidah kita. Hei ahli kubur, aku ucap sejahtera kepadamu, tapi ingat bahawa mu ni mendahului kami, mu mari dah ni, tapi insya-Allah kami pun akan ikut mu juga. Situ dia. Sebab tu dia panggil muhasabah. Nak didik minda dan hati kita supaya kita mengharapkan satu kesudahan yang terbaik. Kita naknya ialah husnul khatimah. Jadi benda tu dah tak boleh tidak. Kita kena baiki amalan kita, jaga amalan kita, segala gapo yang kita buat ni dengan kerja buat kita ni supaya kita boleh jumpa dengan Tuhan tu, kita bawa amalan yang betul. Okey. Perkara ini boleh dijadikan sebagai satu amalan mengingati mati. Sebab dalam hadis lain dia sebut ziarahlah kubur, sebab dia boleh mengingatkan tazkiratul maut, boleh mengingatkan kepada mati. Jadi rupanya sehari tengah hari kita ni kalau kita ingat ke mati tu boleh pahala dah. Sedangkan benda tu benda yang kita tak seronok. Betul tak? Benda yang boleh menyekat daripada lazat dipanggil hazimul lazat. Ingatlah benda-benda yang boleh boleh menyekat kita daripada kelazatan. Gapo dia kelazatan? Hidup ni lazat lah. Makan, minum, berjumpa dengan orang tu, berjumpa dengan orang ni, jalan situ sini, semua benda-benda hak Tuhan bagi kita berasa lazat. Dan dalam hadis Nabi dia sebut, mu kena ingat satu benda yang boleh memutuhkan kamu daripada kelazatan. Gapo dia? Ingat ke mati. Itu dia. Jadi kita ni dalam sehari tengah hari berkali, ada sehari tu rumah tak ingat ke mati, sabut dah. Bila bunyi orang mati je, Allah mati dah, dah. Pas kita ni, lagu mana? Dia muda pada kita, mati dah dia. Tak ada apa. Teringatlah sebentar tu kan, berasa kecut perut sebentar. Lepas tu pergi berjalan situ-situ, tak ingat apa pula. Tak? Jadi kurangnya. Sebab itulah kita duduk belajar lepas-lepas ada tu. Bila ada kematian, dia suruh kita pergi. Sehingga kan, kalau ingat dulu tak, dia janji berapa tu? 1 qirat. 1 qirat pahala sama besar dengan Bukit Uhud. Kalau kita pergi melihat, menyaksikan urusan jenazah, nak mempersiapkan pengkebumian jenazah. Kita tengok dia mandi, tengok dia kapan, lepas kita semayang, bolehlah 1 qirat dia kata. Tapi kalau kita turut pula pergi kubur, boleh 2 qirat. Satu qirat tu ialah sama besar dengan Bukit Uhud. Banyak pahala tu, hanya kita menyaksikan proses nak siap kan, bagi panggil nak sipai jenazah ni, termasuklah turut pergi kubur. Pasal apa yang gitu mau dia beri pahala tu? Kerana ni benda besar yang disebut sini ialah untuk nak didik kita untuk ingat ke mati. Tak ada orang tak ingat ke mati. Kalau kita tengok orang duduk kapan gapo kelis terkujur dia dengan pucak mayat tu, dia bagi terlintas fikir, aku pun lagu ni lah. Hari ni aku menyaksikan orang kapan aku, sikit lagi orang menyaksikan orang kapan aku. Lalu ni aku tengok orang di kapan, sikit lagi orang tengok aku kena kapan pula. Di situ. Jadi kalau mari terlintas benda-benda begitu tu, kita mari kecut perut sebentar. Hak tu dia nak. Tuhan dia nak kita kecut perut sikit. Ingat ke mati tak? Melalui 2 hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan membaca dua doa yang disunatkan ketika menziarahi kubur. Selain doa kepada penghuni kubur, dianjurkan juga berdoa untuk diri sendiri. Malah disunatkan memulakan doa untuk diri sendiri sebelum berdoa untuk orang lain. Hal ini menjadi amalan. Jadi sebut tadi, sebelum kita nak mula doa ke orang, kita doa kita dulu. Hal ini menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengajar pada sahabat untuk membacanya ketika menziarahi kubur Baqi' di Madinah. Macam sebut tadi lah, Nabi ni dia baca di kubur Baqi'. Baik. Selain itu dianjurkan juga mengucapkan salam ketika menziarahi perkuburan. Mula-mula, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamat sejahtera wahai penghuni-penghuni di kubur ni.
Seperti yang terdapat dalam kedua-dua hadis ini. Ucapan salam di sini adalah sama dengan seperti ucapan salam yang ditujukan kepada mereka yang masih hidup dan bersifat umum, iaitu ditujukan kepada semua penghuni di sesebuah perkuburan. Ini bunyi dia. Jadi nak baiki sikit sini ni, supaya kita boleh tengok nanti sekejap. Nak ambil ni dia tidak sub tadi ni. Silap kita ambil tadi sub dia belakang dia tak ambil ni. Wa inna insya-Allah kan as'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Sikit lagi dah ada sini dah. Okey. Sikit dah. Kita buat keep on lepas sebab tu kita pakat tengok belakang ni lagu mana kita okey. Ni doa yang kita baca bila kita pergi kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ni doa lah. Kita kena hafal ni kalau kita nak pergi ziarah kubur, kita kena hafal. Dengan baca sekali lagi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullahu lana walakumul afiyah. Jadi kalau kita nak bertinya, kita boleh kerak sini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullahu lana walakum. Kalau kita nak itu kak, kita kerak sini lah buat 3 baris ni. Okey. Lagu tu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baik. Cuba tu 3 kali dah. Nak suruh biar sebut biar betul. Lepas kalau nak ingat ni kan, tengok dalam video. Sebab rakaman ni akan puh dalam masjid ni kan. Lepas tu boleh lah. Jadi ahli belakang ada dalam masjid. Grup WhatsApp ada. Okay, cikgu rasa ada. Gini. Cuba baca ni. Untuk kita ingat lagi kubur baca. Ini doa Nabi ajar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sekali lagi dah. 3 kali. Kita ambil berkat 3 kali baca. Baca mana? Baca kubur ni. Bukan baca sini. Nama pergi rumah orang ketuk pintu baca ni juga. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini ngelah sekali lagi ni. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah.
Kita tengok makna gapo dia sebenarnya. Perkataan yang kita ucapkan di kubur. Assalamualaikum, selamat sejahtera wahai kamu. Siapa dia? Ya ahlad diyar, wahai ahli penghuni kampung. Dia ni maknanya kata jamak bagi dar, kampung, diyar. Dia kata kubur tu dia sebagai perkampungan. Kita tak sebut kubur ni. Ahlad diyar, wahai ahli-ahli kampung. Kampung kubur lah. Minal mu'minin, yang terdiri daripada orang beriman, orang mukmin. Kita tuju dia orang beriman. Wal muslimin, orang Islam. Wa inna, ni kita mengaku, sesungguhnya kami, ni hok jo kecek ni. Insya-Allah, insya-Allah tu insya-Allah lah, jika dikehendaki Allah, bikum, bersama-sama kamu, lalahikun, akan menyusul. Kita royak ke dia, mu duduk dululah. Kita ni tengoklah insya-Allah, tahun-tahun depan kau. Berani sebut tahun depan. Berasa sering akal dah. Tapi sering Nabi ajar lagu tu. Kami ni insya-Allah akan bersama-sama kamu menyusul. As'alullah lana, dan aku pohon kepada Allah untuk kami. Ni hak kecek ni. Walakum, dan untuk kamu, minta apa? Al-afiyah, kesejahteraan. Ni lah dia kata kita minta kita dulu. Lepas kita wisalah, doa, hak ni doa. Dia ada dua komponen dia kata sini. Ni salah, sekat alalahiku ni salah, hak ni doa. Doa ni as'alullah lana, aku pohon kepada Allah untuk kami. Kita doa kita dulu. Walakum, dan untuk kamu, minta apa? Al-afiyah. Afiyah lah, keselamatan, kesejahteraan. Dari situ lah. Jadi cuba hafal ni lah. Biar boleh ingat lah. Cara kita pergi kubur apa, ziarah kubur atau pergi atau orang kubur, kita pun tengok saja mana-mana kubur, tidak nanti kita ziarah. Bila kita lalu saja kawasan perkuburan, duk kati basikal, lalu kubur kati basikal, kita sapa, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Nari kabur banggu tu kan, lalu kat masjid tu ada kubur di kiri dah. Kau cikgu asal dah. Siapa situ, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Baca lah tu. Dah. Okey. Kalau nak tahu tengok ni, tengok video lah. Sekarang dalam tu ada. Baik. Hal ini menunjukkan bahawa memberi salam bukan sahaja dianjurkan kepada orang yang masih hidup, tetapi juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Beri salam, boleh beri salam. Sekaligus menunjukkan bahawa orang yang telah meninggal dunia mendengar perkara yang diucapkan oleh orang hidup. Dia boleh dengar. Sini tidak dinafikan. Boleh dengar. Tapi orang kita ni terajak. Bila boleh dengar, dia pergi minta lah. Dia pergi minta. Bila dia kata kerana Nabi beri salam, dia boleh dengar, dia pergi minta tolong. Carilah kubur-kubur orang keramat, dia pergi minta tolong. Dia kata dia dengar, tapi sekat dengar tu je. Boleh beri salam. Dia jawab ke tidak jawab, tu bukan soal lain. Okey. Ucapan salam ini juga menunjukkan bahawa mendoakan kesejahteraan dan keselamatan jenazah merupakan agenda penting ketika menziarahi kubur. Kita pergi kubur. Bukan kita nak pergi baca benda, hadiah bacaan. Orang kita tukar. Pergi kubur, pergi baca Quran, hadiah bacaan. Hak tu belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab hak tu tidak sunnah. Soal kata boleh kau nak baca Quran, itu cerita lain. Tapi kalau kata sunnah, tidak sunnah. Apa makna sunnah royak tak tadi? Hak Nabi buat, sahabat buat. Tengok dalam mana-mana riwayat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dan sahabat-sahabat, tak ada kata dia ambil Quran, dia pergi baca atas kubur. Ada riwayat Nabi baca qul huwallah ada. Bila-bila berjalan duduk di kepala tu, dia baca qul huwallahu pada Allah. Begitu. Tapi nak duduk likon siapa awak pergi makan ni, duduk atas kubur tu semalam berapa malam? 3 malam ke? Berapa wedding pak? 7 malam. Pergi duduk cokoh, awak pergi makan ni, tidur situ, baca Quran situ, yang buat perkampungan situ. Kalau nak royak sunnah, tidak sunnah. Bila sebut tidak sunnah, Nabi tak buat. Pas jadi kedak, wallahu alam. Sebab hak tu jadi ialah sunnah. Tadi royak dah. Nabi kata, alaikum bisunnati, munawak gapa-gapa kena tahu sunnah. Okey.
Walau bagaimanapun dilarang menziarah kubur dengan tujuan untuk meminta. Cuba tengok ni. Sesuatu daripada kubur atau jenazah. Bawa mari ke Malaysia ni, hak ni lah. Hak di Yamen, hak duduk di Tarim, hak duduk di Hadraul Maut, hak tu orang panggil kuburiyum, puak-puak puja kubur. Dia ada dua kali kita pergi di Yamen tu. Kalau hak pergi di Sana'a tu, hak tu dia hak ngaji sunnah sungguh di universiti tu. Ni hak tak pah periksa, tak boleh masuk universiti Sana'a. Gila hantar pergi ke Yamen. Gimana? Pergi tempat orang puja kubur tu lah. Habib tu Habib ni, duduk melopak atas kubur, duduk menasyid ke apa tu. Dan dengan kita tengok dengan video tu secara jelas, dia minta dengan ruh orang mati. Hak ni tak boleh. Cuba tengok ni, dilarang dengan tujuan meminta daripada kubur atau jenazah, seperti meminta dijauhkan musibah. Minta, ya orang ni, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Sebab kali kita tengok tu kan, hak daripada Cyprus tu, nama apa tu? Hak Dakshapandiah tu, dah mati dah, Nazim Haqqani tu, hak ganti dia Hisham Kabbani tu, dia tepuk kubur ni, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Al-Jalani, Arisni. Gapo mana Arisni tu? Tolong kami. Tidak minta tu. Bukan dia pergi doa. Kita nak bila kubur ni kita doa, wisalan doa, Allahumma fillahu warhamhu. Tapi dia tu balik dia tidak tunggu sunnah. Jadi orang panggil inilah ibadat bagi reka. Jadi kita ni kalau hak mari nampak orang tunjuk di baru ni kubur tak kenali kan, terlepas guana tu. Dia tak koci kubur tu, katnya pakat mari duduk mengatik melopak-lopak. Tu orang panggil jenis buat amalan reka sendiri. Jadi kita hak ngaji ni cuba kita jauhkan daripada benda-benda tu. Dia minta jauhkan daripada musibah, minta dikurniakan nasib yang baik, minta diberkati kehidupan dan seumpamanya. Perbuatan ini merupakan syirik. Ingat ni. Ini syarah bagi Bulughul Maram daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, khususnya misalnya Imam San'ani. Dia berpendapat bahawa perbuatan ni daripada hadis tadi, dia syarah hadis tadi, apabila kita minta dengan ruh orang mati tu, dia panggil syirik besar yang sering berlaku, yang wajib dijauhi oleh umat Islam. Perkara sebegini biasa berlaku di kubur orang soleh yang pada tanggapan mereka golongan jahil. Setengah golongan jahil bahawa jenazah orang soleh mampu memberi manfaat kepada mereka. Ni minta. Orang jahil ni bila tengok orang pakai serban besar duduk kubur minta, pergi cari kubur keramat ni, tu tak ada. Pasal apa? Kita balik semula apabila kita nak buat satu amal. Tolong kita tanya khabar dulu. Nabi buat ke tak sahabat buat? Sebab dia je boleh jamin. Setiap amalan kita ni bila nak tunjuk ke Nabi esok, Nabi kata aku tak ajar lagu ni. Apa kita nak pergi jembur siapa? Betul tak? Okey. Perkara yang dianjurkan oleh Islam ialah meminta dan berdoa kepada Allah. Itu dia nak. Agar jenazah diampunkan dosanya dan diringankan. Kita minta berita doa. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa-dosa mereka ini. Warhamhum, tolong beri rahmat kesian belahlah kepada mereka. Tu hak kita nak baca dalam hak semaya. Guna hak tu mau. Hak tu hak Nabi ajar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Boleh panjang lagi kan? Tu doa-doa hak ada dalam hadis. Jadi kita nak buat benda ni kena turut Nabi buat. Hamba apa nak pergi reka hak lain tu? Reka ni lah dia panggil bid'ah. Bid'ah ni orang marah lalu kalau sebut bid'ah. Sebab bid'ah ni benda bahaya. Sufyan Ats-Tsauri kena nama dia. Kalau sebut Sufyan Ats-Tsauri ni orang dulu pada Imam Syafi'i lagi. Di golongan tabi'in, orang yang ngaji dengan sahabat. Kalau kita sebut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali kan, kalau sebut Sufyan Ats-Tsauri, alim dia lagi. Sebab dia anak murid sahabat. Gapo Sufyan Ats-Tsauri kata? Dia kata al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perkara bid'ah ni iblis lebih suka daripada buat maksiat. Iblis akan tepuk tangan kalau ada orang buat bid'ah. Bid'ah ni mana? Gapo dia bid'ah? Jenis amalan reka sendiri. Tidak pesan daripada Nabi. Pasal apa iblis lebih suka bid'ah daripada maksiat? Dia kata li'annal maksiyah yutabu minha
wal bid'ah la yutabu minha. Orang buat maksiat lambat-lambat banget dia akan bertaubat. Hak mana minum arak, judi. Kita tengok ramai orang berhijrah dah. Bila tua cari masjid, bila tua orang panggil hijrah. Belakang dah. Pokok artis pun risah sedar. Tapi orang buat bid'ah dia tidak la yutabu minha. Dia tidak akan taubat sampai bila. Sebab dia berasa benar betul. Dia mengatik lagu tu, dia duduk buat melopak lagu tu. Kalau kau kegelarang pun dia marah. Betul tak? Orang tu wajak wak tu lagi dia kata. Sebab tu iblis kalau orang terperangkap dengan bid'ah dia tepuk tangan. Orang ni tidak akan taubat sampai bila-bila. Kalau orang buat maksiat dia tak arak. Sebab dia ni lambat-lambat laun dia akan bertaubat. Faham tak? Okay. Sementara kalimah tengok. Wa inna insyaallah bikum lalahikuni, yang bererti sesungguhnya kami insya-Allah akan pasti akan menyusul kamu, bermakna akan bertemu kamu dalam keadaan Islam dan beriman. Kalimah ini juga merupakan peringatan. Kita tengok tadi. Mana tadi? Okey, sini dah. Cuba kita tengok sini. Di antara contoh yang benda hak tak sihat dikubur. Cuba tengok. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Gapo dia tu? Ngatik tu tak? Bukan ngatik, dia menasyik. Okey. Lepas tu, gapo persoalan dia? Nampak ngatik tak? Tapi benda ni hak Nabi tak buat. Ni lah dia panggil bid'ahnya. Yang iblis suka kalau kita terperangkap dengan lagu ni. Duduk di ramai-ramai. Macam mana? Ia jadi masalahnya mana? Hak jadi duduk depan benda-benda gini tok lebar. Jadi payah kita ni. Bila kita ajak dia, mari kita tengok kitab, mari kita tengok hadis. Dia bidah lalu. Dia kata Wahabi dah tu. Orang ajak tengok kitab, tengok hadis, dia Wahabi lalu. Ini perangai. Gak kalau tak tengok kitab, tak tengok hadis, nak tahu siapa dia betul. Dia mau ambil mana? Tu duduk. Duduk baca yoya yahanana gapo tu tak. Okey. Baik. Kalimah ini juga merupakan peringatan kepada manusia yang masih hidup agar bersedia, kerana mereka yang masih hidup itu pasti akan menyusul mereka yang telah meninggal. Nabi SAW pernah berdoa untuk penghuni baqi' dengan doa, ya Allah berikan keampunan kepada penghuni baqi'. Doa ini bersifat umum, mencakupi umat yang telah meninggal dunia dan juga umat yang akan meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Selain itu, para ulama bersepakat mengatakan bahawa menjadi amalan sunnah dengan mengucapkan takziah lagi kepada seseorang yang ditimpa kematian, selain cuba menenangkan ahli keluarga. Ucapan takziah. Takziah lah akan kematian. Tetapi kalaulah sekiranya kita buat, kita dengar dah baru ni dah minggu lepas, 2 minggu lepas dah. Kalau kita berhimpun tu buat satu ucapan takziah dengan cara, orang panggil dengan cara satu upacara. Berhimpun ramai-ramai. Berhimpun ramai-ramai, lepas tu jamu makan pula. Nah, ni satu masalah yang kita duk bincang dulu. Tak sudut royak dia kita kata, bila dah mati, macam baru ni, waktu bi hari satu baru ni, dia rasa tak puas hati bila kita kata, ada satu hadis yang bila sebut, dia kata daripada Jabir, kunna na'ud al-ijtima' ila ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa san'ati at-ta'am minan niyahah. Dia kata kami mengira, katanya Jabir sahabat, kami mengira macam mana? Kami menganggaplah berhimpun di rumah keluarga si mati selepas pengkebumiannya dan mengadakan makan ni adalah termasuk dalam ratapan kematian. Walaupun ratapan kematian ni duduk jerit, duduk melawan, tak ingat ada sebut baru ni.
Bila berlaku kematian, dia tu tak boleh kawal perasaan dia. Hak ni dosa besar, dia panggil niyah. Dibenarkan kita setakat tu bi air mata tu boleh kan? Atau kita bincang dah. Tapi katanya Jabir, walaupun tidak teriak, walaupun tidak melaung, tapi berhimpun di rumah keluarga si mati, selepas dikebumikannya, lepas tu menyediakan makanan, adalah termasuk di dalam niyah ratapan kematian. Kita nak kata kuat. Tak apa kita kata, buat apa ke dia kita nak jamu, kita nak Jabir tak tahu bukan barang ni. Jabir sahabat Nabi tak tahu. Jadi itulah kita. Benda-benda gini kita kena orang panggil, kita kena bergerak biar berubah sikit kita. Untuk gapo dia bukan orang lain, masa depan kita. Nak kita nak jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan Nabi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Tuhan kata mu amal tu ingat molek. Fasayarallahu amalakum. Tuhan akan tengok amalan kamu, dia cek sesa. Dari surah Al-Muddathir kan disebut, zarni wa man khalaqtu wahidan. Biarkan dia kata aku berdepan seorang sama seorang. Dengan siapa dia? Hamba aku. Tuhan nak depan seorang sama seorang. Bukan dia panggil ramai seorang sama. Aku cek mu semayang lagu mana, mu amal lagu mana. Aku buat gini, mu ambil mana? Bapa mu tak ambil dengan Nabi aku. Susah leluh aku kira Nabi aku benar. So mai royak ni bapa mu tak hira. Nampak situ dah. Perbuatan ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan apa yang termampu kepada keluarga jenazah. Dari segi aspek fizikal seperti menyediakan makanan untuk mereka. Ni orang silap kita bincang dah 2 minggu lepas. Yang Islam suruh bila berlaku kematian jiran ataupun keluarga waris si mati tu beri makanan ke dia. Kita bincang sampai 3 hari 2 hari. 3 hari ataupun sehari dah. Bila berlaku kematian, dia sibuk. Sebagaimana berlaku kepada Ja'far, sepupu Nabi. Bila dah mati, Nabi royak, sediakanlah makanan kepada keluarga Ja'far sebab dia sibuk lah ni. Kita berilah makan tengah hari dia. Esok orang ni buat pergi, lusa orang ni buat. Tapi dia jadi balik. Dia pula susah cari peti, bergolah berapa. Kalau zaman dulu berat benar lah. Lah ni dia boleh pergi beli dah. Zaman dulu kelis sibuk. Bila mati 7 hari tu, orang mari duk gogong bergolah. Jamu. Sedangkan Jabir royak tadi berhimpun, tengok ni. Nak lagi mana hadis tadi. Berhimpun di rumah keluarga si mati. Keluarga si mati dia berhimpun 7 hari. Kau mana balik? Lepas tu dia kata menyediakan makanan. Termasuk dalam niyah. Kita dah amat boleh pahala, tiba-tiba boleh dosa. Tak lelah kita dah. Jika tidak mampu untuk berbuat demikian, maka memadai memberi apa-apa saja. Kalau tak boleh nak jamu dia kata, kita buatlah benda-benda yang menggembirakan dia. Jangan menyusah ke dia. Keluarga jenazah walaupun dengan perkataan yang baik seperti takziah. Ucapan takziah yang paling afdal adalah sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang anak puterinya wafat. Gini. Ini perkataan hak Nabi, ucapan takziah Nabi. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang diambil dan baginya apa yang diberi, dan kesemuanya telah ditetapkan ajal. Dia kata gini, Nabi kata gini, bila orang tu mati anak, mati apa gini. Semua ni hak bui pun Tuhan, hak ambil pun Tuhan. Ada. Dan semuanya Tuhan telah tetap ada jadual dah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dia ajar tu jam sekian, time sekian, tak boleh nak pelambat, tak boleh nak pelewat. Tak boleh nak pelambat, tak boleh nak bangak. Betul tak? Jadi kita royak ke dia benda lagu tu. Lepas tu di sisinya oleh itu dia kata bersabarlah kamu, sentiasalah bermuhasabah. Itu dia daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, cara nabinya ucap takziah. Takziah ni apa dia? Nak menghilangkan kesedihan. Kita bui dengan kata-kata yang boleh beri semangat kepada dia. Walau bagaimana tiada doa khusus yang ditekankan dalam hal ini. Tidak ada doa khusus. Imam Asy-Syafi'i berkata tiada doa khusus ketika mengucapkan takziah. Kita pergi takziah ke orang tu, tak usah carilah dalam hadis mana pun. Imam Syafi'i kata tak ada. Kita carilah perkataan-perkataan sendiri yang boleh mengembirakan orang mati tadi. Oleh itu seseorang boleh berdoa dengan apa-apa doa yang diketahuinya supaya dapat memberikan manfaat kepada keluarga si mati. Keluarga si mati kita berdoa supaya dia diberikan kesabaran, dia digantikan dengan orang yang lebih baik dalam keluarga dia dan sebagainya. Selain itu menurut ijma' ulama' disunnahkan mengucapkan kalimah istirja'
Kita dah sebut sokmo tu dia panggil istirja. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni semua orang kena ni lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma nak betulnya ni bukan doa, bukan perkataan istirja ni untuk barang mati saja. Okey. Ni diambil daripada ayat ni. Disebut apabila seseorang itu ditimpa, kita tengok terjemahlah kerana tak ada masa, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Begini, kita ni mari Tuhan, dia kita kena klik Tuhan. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah. Ada sikit lagi nak rakyat nak perhabis hari ni. Kalimah istirja' inna lillahi ni nak rakyat bukan kalimah khusus untuk kematian saja. Malah kalimah ini boleh diucapkan ketika seorang ditimpa apa-apa jua musibah sekalipun kecil, seperti kemalangan walaupun tidak melibatkan kematian. Misalnya kita dah bawa kereta kita gem tepuh muda, benda dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang tak faham, dia kata mati dah kau. Pasal minda orang Melayu kita dia ketiga gutu. Ada pernah saya mula masa mengajar sekolah dia berlaku benda gem jatuh dia. Dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikgu lain kelih dia, cikgu Tino kelih dia. Siapa mati dia kata. Pasal kahwin ni geti. Kahwin ni melapaskan istirja dia panggil. Jadi kita ni kena ubah sikit pengetahuan kita ni. Istirja inna lillahi ni bukan untuk mati saja. Pernah sahabat dulu pelita dia mapuh pun dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita ni duduk tengah mengajar malam-malam black out dah. Putus elektrik gelap. Kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi cuba kata sekali misalnya kalau orang akan kelih kata pelik lalu kita, apa ni siapa dia mati dia tanya. Padahal dia tak reti. Okey. Jadi ni nak sambung minggu depan ni larangan mencela jenazah.